kepada kami semua, dan seterusnya kita nak berbincang tentang tabiat bertangguh penghalang urus kesihatan diri. Bersama dengan kita di studio, iaitu saya kenalkan Dr. Faisal Izwan Mustafa selaku pakar perubatan kesihatan awam dan timbalan pengarah bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih Doktor bersama dengan kami. Awal nampaknya tidak bertangguh untuk terus datang ke studio pada pagi ini. Saya suka statement. Terima kasih. Okay. Doktor, ini berkenaan tentang mungkin persoalan yang pertama adalah untuk kita melaksanakan kerja itu secara teratur dan tidak bertangguh. Itu perkara yang penting kerana pemahaman asas tentang melaksanakan kerja secara teratur dan tidak bertangguh itu mungkin dua perkara berbeza, tapi bagaimana ia disekalikan, Doktor? Jadi ini satu topik yang agak menarik juga sebab kita memasuki tahun baru 2022 dan di mana ramai antara kita akan menetapkan atau memasang azam tahun baru. Jadi sebelum saya teruskan, Ismail, apakah azam tahun baru untuk tahun 2022? Amin. Mungkin kalau nak bertemu jodoh, mana tahu diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau di luar sana ada ke? Okey, jadi akak-akak, acik-acik tu boleh tengok boleh hantar resume lah PM tepi di Instagram. Ini bukan jual saya tapi okey Doktor, apa rasional dan relevan yang Doktor bertanya tentang azam tahun baru? Sebab ramai orang memasang azam tahun baru. Tapi kebanyakannya akan gagal untuk diteruskan dan kebanyakannya hampir habis bulan Januari habis azam tahun baru. Berlalu pergi juga. Berlalu pergi. Jadi bila kita memikirkan apa yang kita ingin lakukan sebagai azam, kita kena fikir balik. Kalau gagal, kenapa ia gagal? Okey. Jadi antara satu sebab ia gagal adalah tidak realistik. Kan ada orang memasang azam yang memang di luar capaian mereka. Dan yang kedua, satu sebab lagi adalah agak vague, agak sama-sama. Dan juga kita perlu tahu apakah yang the why, sebab. Jadi khusus untuk azam yang berkaitan dengan kesihatan sebagai contoh sebagai seorang doktor, dan ataupun sebarang azam yang berkaitan dengan tingkah laku untuk lebih sihat. Mungkin berhenti merokok, mungkin makan lebih sihat, mungkin untuk lebih aktif. Ya, betul. Jadi kita kena memasang azam yang lebih khusus, yang lebih spesifik, satu. Okey. Khusus yang lebih boleh dicapai, Inggerisnya achievable. Kena yang ada juga tempoh masa dan juga khusus. Jadi ada beberapa perkara yang kita perlu fikirkan terlebih dahulu. Dan pada saya yang paling penting adalah the why. Kenapa? Contoh, kenapa saya ingin berhenti merokok? Adakah sebab kawan saya yang suruh? Adakah untuk menjaga kesihatan anak-anak saya supaya kurang terdedah kepada asap rokok? Sebab the why, sebab itulah yang akan menjadi pendorong kita untuk meneruskan azam yang kita pasang pada awal tahun. Baiklah. Dan kita semua faham, Doktor, kita semua nak hidup sihat secara fizikal dan juga mental. Tetapi ada beberapa faktor antara penghalang yang biasa menjadi penghalang utama kita lah. Macam Doktor kongsikan tadi, mungkin dah ada azam cantik dah ni. Awal tahun kan kita dah menetapkan azam kita dan sebagainya. Maka bila berakhirlah bulan Januari, berakhirlah juga azam kita. Jadi untuk kita disiplinkan diri kita supaya kita memastikan bahawa azam kita itu di setiap bulan tu dia punya graf tu cantik lah. Maksudnya teratur, mengikut pada apa yang kita mahukan dan azam yang kita tetapkan. Jadi disiplin dari segi diri kita sendiri. Bagaimana untuk kita memastikan selain daripada fokus utama tadi, untuk kita tahu big why kita kenapa, apa lagi antara perkara yang perlu kita terapkan supaya kita dapat pegang azam kita tu sampailah hujung tahun? Yang paling penting selepas menetapkan the why, sebab adalah perancangan. Kita ingin mencapai sesuatu, kita ada tujuan. Kan? Bermaksud ia adalah satu perjalanan. Dan dalam perjalanan, katakanlah kita nak pergi cuti-cuti kan, sebab tadi sebelum sesi ini kita ada sembang pasal cuti. Biasa kita akan buat planning. Kenapa kita buat planning, perancangan? Supaya kita tahu apakah masalah-masalah yang mungkin dihadapi dalam perjalanan kita. Dan apakah yang kita perlu buat untuk menangani masalah tersebut. Seperti mana kalau kita pergi bercuti lah. Kita tahu bahawa jadi sebagai contoh, makan secara sihat. Kalau makan secara sihat pun terlalu Betul. Jadi kita kena fikir apa yang
saya rasa saya boleh buat dahulu untuk makan secara lebih sihat. Dan sebagai contoh, katakanlah saya suka snacking, bermaksud makan jajan. Jadi kita kena fikir balik, kita kena bayangkan diri kita. Kenapa kita suka makan jajan? Adakah kita rasa bosan sebab itu kita makan jajan? Dan bila kita makan jajan, kita rasa puas. Dan jikalau bosan itu adalah puncanya, jadi kita kena tangani Bosan tu bosan itu. Sebab kita dah tahu kita bosan dan kita makan secara tidak sihat. Ataupun kita bosan, kita banyak melihat Facebook, Instagram, TikTok. Jadi azam kita untuk kurang membuang masa atas skrin. Jadi kita kena tengok balik apakah cue yang menyebabkan kita membuat tabiat yang tidak sihat tersebut. Jadi maknanya kita dah tahu tujuan. Kita tahu cue kita, apa yang menyebabkan itu, dan kita fikir balik. Dekat rumah aku ni banyak jajan. Betul. Siapa yang beli? Okeylah, mungkin diri sendiri beli, mungkin ahli keluarga beli. Jadi, itu satu cabaran. Betul. Jadi kalau kita tahu itu satu cabaran, jadi kita kena, macam mana saya nak menangani cabaran tersebut. Saya merokok. Salah satu cabaran saya, kawan-kawan saya semua merokok. Bukan saya kata jangan kawan orang lah, tapi nak kena fikirkanlah. So, perancangan itu penting selain pada the why. Kita tahu perjalanan itu satu perjalanan dan kita kena lihat apakah cabaran-cabaran yang dihadapi dalam perjalanan tersebut dan fikir macam mana nak menangani cabaran-cabaran tersebut. Jadi, kena lihat it is always satu perjalanan. Bukan tak bermaksud kita tersimpang, tersasar, kita gagal. Kita kena sentiasa melihat diri kita dalam perjalanan tersebut dan bila tersasar, kita take a step back. Back on track. Tengok balik apakah yang menyebabkan saya tersasar dan seterusnya meneruskan perjalanan. Dan ada beberapa tip-tip lain lah boleh membantu kita dalam perjalanan tersebut. Jangan berdilema dalam persimpangan. Doktor, apa yang disebutkan tadi adalah berkenaan tentang kita sedia maklum. Semua orang tahu ya, dan bibir itu mudah saja melafazkan untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat dan sebagainya. Cuma mungkin tubuh badan itu amat berat dan juga amat payah untuk melaksanakan. Dalam perihal apa yang disebutkan oleh doktor, pemakanan sihat itu ada juga terma ataupun bagaimana gaya hidup pemakanan berlebihan dan juga kerap menyebabkan beberapa penyakit-penyakit dan juga kesan berkaitan dengan kardiovaskular. Jadi apa yang boleh dikongsikan berkaitan tentang kedua-dua aspek ini memberi kesan kepada tubuh badan dan juga organ dalamannya? Kita kena fikirkan bahawa bila bercakap mengenai penyakit kardiovaskular, ada serangan sakit jantung ataupun stroke, ini adalah kesan gaya hidup kita yang tidak sihat bertahun-tahun. Dia bukan macam penyakit berjangkit seperti denggi. Digigit nyamuk hari ini, 2-3 hari selepas itu akan terjadilah gejala. Betul. Sedangkan untuk penyakit jantung, bukanlah saya makan tak sihat hari ini, esok terus sakit jantung ataupun minggu depan sakit jantung. Gradually. Dia bermula daripada bayi lagi, daripada kecil lagi. Apakah kita ibu memberikan penyusuan ibu sepenuhnya, makanan apakah yang diberikan pada umur 6 bulan dan seterusnya sehingga kita dewasa. Jadi bermaksud apa yang kita terapkan budaya makanan sihat bermula daripada rumah untuk anak-anak kita. Jadi ini merupakan mesej saya yang pertamalah untuk rakyat-rakyat, khususnya yang individu-individu yang baru berkahwin dan memikirkan untuk anak. Jadi pemakanan sihat, pendedahan kita kepada faktor risiko bermula daripada umur yang masih muda. Tadi berkata mengenai susah untuk bertukar. Saya rasa itu memang naluri manusia. Kita memang sukar untuk berubah. Bukan bermaksud tidak boleh. Betul. Kan? Boleh. Tapi kena ada the why, yang sebab yang kuat dan juga perancangan. Jadi pemakanan yang tidak sihat, dia terlalu jadi banyak aspek. Adakah kita makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang mencukupi? Adakah kita mengawal pengambilan garam ataupun makanan yang masin? Sebab itu juga faktor risiko bagi penyakit darah tinggi. Dan penyakit darah tinggi adalah faktor risiko utama untuk serangan sakit jantung dan juga stroke. Adakah kita mengambil makanan, mengawal pengambilan makanan yang tinggi gula ataupun manis dan tinggi kandungan lemak ataupun bergoreng sebagai contoh? Bukan tidak boleh, tapi ini semua berkaitan dengan kuantiti
tabiat makan kita, Betul. masa makan kita. Jadi dia banyak aspek. Dan bila saya cakap macam tu, mungkin ramai yang fikirkan bahawa alamak, banyaknya nak kena pertimbangan. Sebab tu yang saya kata tadi awal, kena realistik dan kena khusus. Adakah saya ingin mengurangkan minuman manis untuk bulan hadapan? Saya rasa itu realistik. Mencabar. Betul. Okey, mencabar untuk setengah individu. Saya setuju. Tapi kalau difikirkan, kita bukan mengorbankan, mungkinlah, okeylah. Kena saya patah baliklah Ismail. You're right. Jadi kita kena lihat individu tersebut dan melihat apa yang mereka sanggup buat dan tidak sanggup buat. Realistik. Okey. Sebab tu sebenarnya kan dalam Islam pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarankan kepada kita, iaitu kalau kita makan ataupun kita buat apa-apa saja jangan berlebih-lebihan kan. Sebenarnya ia untuk faktor kesihatan kita juga dari segi pemakanan sendiri. Kalau kita makan sebagai contoh seperti yang doktor kongsikan tadi, antaranya garam berlebihan akan memberi kesan pada kita. Gula berlebihan pun akan memberi kesan pada kita. Jadi mungkin untuk tahun ini, azam kita tahun inilah, hadkan pemakanan kita. Mungkin boleh doktor, pengambilannya je nak minta green light kan, mungkin boleh, tetapi hadkan penggunaan ataupun pengambilan gula dan garam tersebut lah doktor kan. Okey, dan selain daripada itu, saya berbalik kepada mereka, insan-insan mereka di luar sana yang merokok lah khususnya. Kita seringkalilah dengar, mungkin ada di kalangan mereka yang ada azam untuk berhenti rokok. Tetapi ada juga kalangan di luar sana yang rasa macam susahlah, nantilah, mungkin tahun depan ke, azam tahun depan sebagainya. Dan bila kita lihat perkara itu, tahun demi tahun sama je, pelbagai alasan yang akan diberikan. Tetapi mungkin dalam 10 tahun tempohnya pun masih tak berhenti lagi. Jadi komen doktor lah mengenai perkara ini khususnya bagi mereka yang merokok di luar sana. Berhenti merokok juga merupakan satu cabaran dan satu perjalanan. Jadi selain daripada the why, sebab dan perancangan, tip yang ketiga, dapatkan bantuan. Tidak semestinya kita melalui perjalanan ini secara berseorangan. Kita kena ada rakan baik. Macam kita pergi bercuti kan. Mungkin ada orang yang lebih seronok bila pergi berdua, bertiga. Betul. Lagi mudah menghadapi sebarang masalah. Dan mereka boleh mendorong antara satu sama lain. Jadi selain pada mendapatkan bantuan, bermaksud memberitahu rakan baik, saya ingin cuba berhenti merokok. Jadi bukan dalam hati saja, maknanya tak beritahu orang. Dan kawan tersebut boleh mengingatkan kalau kita tersasar. Dan dari aspek perubatan, merokok merupakan satu ketagihan. Dan tahap ketagihan berbeza-beza untuk individu. Ada orang yang merokok 1 kotak sehari dan boleh cold turkey, berhenti terus. Ada orang hanya merokok 1-2 batang, tetapi sebab tahap ketagihan mereka tinggi, sebab ketagihan adalah satu perubahan di otak. Bermaksud mereka memang ada proses fiziologi yang menyebabkan mereka rasa perlu ada nikotin dalam tubuh badan mereka. Dan ini memang perlukan bantuan, di mana pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga fasiliti swasta ada menyediakan perkhidmatan berhenti merokok. Dan boleh lihat di laman web KKM lah untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai berhenti merokok. Jadi bantuan ada dan juga libatkan ahli keluarga, rakan ataupun pasangan dalam perjalanan tersebut. Tadi mengenai makanan sihat tadi kan, saya tak risau kalau tengok Ismail, saya tengok Sophie, tapi itu di luarannya. Sebaliknya doktor. Itu poin saya. Saya rasa yang azam yang saya ingin semua rakyat Malaysia tanamkan adalah kepentingan pemeriksaan kesihatan. Secara berkala, check up. Kita servis kereta ikut jadual. Betul. Ini untuk lelaki lah khususnya. Kereta kita pandai jaga, badan kita tidak mementingkan seperti mana kita jaga kenderaan kita. Jadi rasa kalau boleh tahun ini saya ingin sarankan untuk semua rakyat Malaysia mengikut umur mereka untuk menjalani saringan kesihatan. Sekurang-kurangnya kesesuaian kekerapannya berapa kali doktor? Dia secara amnya, apa yang kita inginkan semua rakyat Malaysia tahu adalah pertama sekali dia punya BMI, berat badan mengikut tinggi, tekanan darah, kandungan gula dalam darah dan juga tahap kolesterol. Kita sarankan untuk semua rakyat Malaysia yang berumur 30 tahun dan ke atas menjalaninya setahun sekali, kecuali jika mereka adalah obes pada umur yang lebih muda ataupun mempunyai sejarah keluarga mengidap penyakit darah tinggi, kencing manis, diabetes ataupun penyakit kardiovaskular khususnya pada umur yang muda.
Jadi itu untuk faktor risiko yang utama. Kenapa ini penting? Sebab kita dah tahu daripada survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan, hanya 1 dari 2 rakyat Malaysia dewasa, 50%, tidak pernah menjalani pemeriksaan kesihatan secara berkala. Ini sesuatu yang merisaukan, sedangkan bukan hanya pemeriksaan ini boleh dilakukan di fasiliti kesihatan KKM secara percuma. Ia turut ditawarkan di bawah program PEKA B40, PEKA B40. Turut ditawarkan untuk pencarum-pencarum perkeso bila mereka mencapai umur 40 tahun. Namun begitu, data menunjukkan masih rendah lagi peratusan rakyat Malaysia yang menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh sektor kesihatan baik kerajaan maupun swasta untuk melaksanakan pemeriksaan kesihatan yang asas. Kanser juga ada beberapa kanser yang kita perlu tahu dan memang patut disaring, khususnya untuk wanita. Lelaki pun kanser kanser saringan untuk kanser pangkal rahim, cervical cancer, dan juga breast, payudara. Dan manakala untuk lelaki dan perempuan, saringan untuk kanser colorectal, kanser usus. Dan ini dia ada tahap-tahap umur. Jadi bukannya bermaksud macam contoh Sofi tak perlulah untuk saringan colorectal. Sebab ini umur 50 tahun dan ke atas. Saya layaklah tahun ni. Manakala untuk kanser untuk pemeriksaan kanser payudara, dia ada had umur yang telah ditetapkan dan kekerapan juga seperti mana yang telah ditetapkan. Okey, ya memang benar. Sekali lagi kita bercerita tentang kesedaran melakukan pemeriksaan untuk berubah dan sebagainya. Namun mungkin hakikat yang sukar untuk diterima bagi mereka melakukan pemeriksaan kesihatan apabila mendapat perkabaran buruk ataupun perkabaran kurang gembira hasil daripada pemeriksaan kesihatan. Itu mungkin menjadi antara kerisauan kepada mereka nak melakukan pemeriksaan kesihatan. Jadi bagaimana perkara ini boleh diterjemahkan dalam aspek pemikiran, kaunseling dan juga psikologi supaya untuk mengetahui sekurang-kurangnya keadaan dan situasi terkini tubuh badan, Doktor. Terima kasih Ismail. Itu satu isu yang memang benar yang dihadapi oleh rakyat Malaysia. Kadang-kadang mungkin kita fikirkan mereka tidak tahu. Tapi saya rasa ramai rakyat Malaysia tahu bahawa saringan kesihatan itu penting dan saringan kesihatan itu perlu dilakukan. Namun begitu, antara cabarannya adalah kerisauan. Antara cabarannya adalah ingin tidak tahu sebab takut nak tahu. Betul. Tapi kita kena fikirkanlah. Mungkin kita kena lihat perkara ini sebagai satu pelaburan. Kalau kita nak berjaya dalam pelajaran, nak dapat exam score yang baik supaya boleh masuk universiti yang terbaik, perlu korbankan juga kan masa dan tenaga kita untuk belajar secara rajin, secara tekun. Dan saya rasa jika kita ingin hidup, bukan hanya hidup lama, tapi hidup lama dalam kesihatan, berkualiti. Okay, memang betul. Rakyat Malaysia hidup semakin lama, semakin tahun, semakin lama kita punya jangka hayat. Sebab kemajuan negara kita. Malangnya, ramai rakyat Malaysia yang apabila umur mereka meningkat, mereka mengidap pelbagai penyakit. Dan bilangan peratusan rakyat Malaysia yang mengidap penyakit kronik, diabetes, hipertensi, penyakit jantung semakin meningkat. Tahun demi tahun. Jadi while we are living longer, walaupun rakyat Malaysia umur semakin meningkat, tapi bukan dalam kesihatan yang baik. Betul. Jadi ini semua kita perlu pelaburan. Semuanya boleh dicegah. Okey. Ini semua kita cakap mengenai risiko. Kan? Jadi kita boleh mengurangkan risiko kita untuk mendapat penyakit dengan amanan gaya hidup sihat seperti mana kita bincangkan tadi dan mengesan penyakit pada peringkat awal. Kenapa penting? Kalau kita kesan pada peringkat awal, lebih mudah untuk dikawal oleh doktor. Dan ini juga akan mengurangkan risiko komplikasi akibat penyakit. Jadi pada saya, kita kena lihat ini sebagai pelaburan dan seperti mana-mana pelaburan memang perlu sedikit pengorbanan pada peringkat awal supaya kita boleh hidup dengan lebih baik, insya-Allah pada umur yang bila kita mula berusia. Pengesanan awal membantu untuk mencegah keadaan lebih parah, ya, Doktor? Ya, betul. Alright. Okey, terima kasih, Doktor, berkongsi bersama dengan kami pada pagi ini, merancang dan juga diselitkan sekali dengan bagaimana kita menjaga tubuh badan, mengawal pemakanan juga gaya hidup yang sihat. Ya, yang paling penting adalah perlu ada mindset dan juga big why. Kita perlu jelas kenapa perlu untuk kita menjaga kesihatan diri dan juga kesihatan mental kita. Itu yang paling utama, insya-Allah. Dan sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Faisal Izwan Mustafa selaku pakar perubatan kesihatan awam dan Timbalan Pengarah Bahagian Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih banyak, Doktor. Terima kasih. Dan seterusnya